Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama sekali lagi pada malam Khamis ini untuk teruskan bacaan kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Dan kita masih berada dalam perbincangan tajuk sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita jauhkan diri daripada melakukannya. Jadi dalam kitab ini diberikan 9 sifat-sifat yang mazmumah. Malam ni kita akan masuk kepada sifat yang ke-8, sifat ujub. Ujub. Tulisan Melayu ujub, U-J-U-B, ujub. Tu Melayu. Bacaan Arab nah, ain tu Arabnya ada ujub. Macam itu, sedap sikit. Baik, ini sifat yang ke-8. Sebelum ni kita baca riya dan takbur ataupun takabbur. Jadi ujub, riya, takabbur dia 3 serangkai. Nah, kalau ada salah satu dia akan ada 3 tu sekali. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab tu dia macam penyakit 3 serangkai juga. Nah, bila ada darah tinggi dia akan kait dengan penyakit lain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sifat ujub tu hak nombor 1 lah. Bila ada ujub, ujub ni dia rasa hairan, dia rasa bangga dengan diri dia sendiri, rasa lebih pada orang. Dia duk rasa lah perasaan. Daripada situ dia akan jadi takabbur. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Dan daripada situ juga dia akan bawa kepada riya. Nah, jadi dia ada kaitan antara 3 tu. Maka kita wajib belajar semua ni. 9 sifat mazmumah wajib belajar atas individu. Wa'lam, wa'lam, hendaklah kamu mengetahui sifat-sifat ini atas individu. Penyakit tak wajib tahu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, penyakit fizikal kita tak di fardu ain ataupun tak diwajibkan belajar mengenai sakit jantung. Tak wajib kita belajar mengenai stroke, mengenai kencing manis, mengenai penyakit buah pinggang. Tak wajib belajar. Dan kita tak dosa kalau kita mati itu kita tak tahu pun apa sebab kena penyakit kencing manis, apa sebab kena penyakit buah pinggang. Tak dosa apa-apa, kan wajib belajar pun. Fardu kifayah. Makna yang jadi doktor yang belajar bab tu kita semua tak payahlah. Nah, kalau kita belajar juga nanti kita lawan doktor. Payah ha, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, doktor kita gini, bukan gitu gini pula. Di doktor pun malas buka klinik, dia kata pelanggan dia lebih tahu daripada dia. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tak wajib yang tu. Yang ni wajib. Wajib kita tahu penyakit riya, wajib kita tahu penyakit ujub, wajib kita tahu penyakit takabbur. Semua tu wajib kita tahu sebab nak jaga amalan-amalan kita, nak jaga agama kita, nak jaga hukum. Sebab benda ni kalau ada, dia akan jadi haram, berdosa, makan amalan kita, gugur amalan kita. Jadi banyak benda. Nah, jadi kita kena belajar. Tuan-tuan, kita ulang-ulang. Tahun lepas mungkin dah belajar dengan Ustaz Hadi contoh, dah habis lah bab kitab Penawar Bagi Hati. Dia belajar ni tak? Penawar Bagi Hati 10. Nah, 10 untuk yang mazmumah, 10 untuk yang mahmudah. Ada dah dalam Penawar Bagi Hati. Mungkin dah lintah dah. Jadi kita ulang semula. Habis yang ni tahun depan ulang semula. Biar kita sentiasa ulang dan sentiasa sedar supaya kita tahu, dapat kita nak bila jadi benar ni kita dapat, ni takbur, dia potong kat tu. Yang ni riya, dia potong kat ni. Yang ni ujub, dia potong kat tu. Nah, jadi kita boleh potong bila kita tahu. Ilmu nah, tak tahu habis. Jadi kita tak perasan. Kita rasa tak apa kot, tak apa-apa haram. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bab ujub pada malam ni tak banyak 2-3 baris 8 suku kita berhenti Kemudian kita buka soalan, 2-3 soalan, selesai. Lepas tu kita makan kambing. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian.
Baik, sifat ujub pula berkait rapat ni nak mula ni. Ujub sifat ujub pula berkait rapat dengan takbur dan riak. Takabbur dan riak. Ujub berarti berasa kagum dengan keistimewaan dan kelebihan diri sendiri. Itu ujub. Dia ada rasa seorang-seorang dia tak ada kaitan, dia tak tunjuk ke orang. Kalau tunjuk jadi riak. Kalau dia hina orang jadi takabur, dia tak hina siapa-siapa, dia tak tunjuk pada siapa-siapa, dia duk rasa dia hebat. Semua benda, sama ada yang berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan urusan dunia, sama. Dia rasa hebat dalam amalan dia. Dia rasa hebat dalam baca Quran dia. Dia rasa hebat dalam solat sunat dia duk rasa sendiri. Tanpa dia kait dengan sesiapa pun, yang tu nama dia ujub, hukum dia haram, gugur habis amalan kita. Bahaya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, memang semua orang ada benda ni. Nanti kita bincang. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita tak boleh. Kadang dia berkaitan dengan diri sendiri, dia rasa keistimewaan, kelebihan itu ada pada dia ataupun ada pada kumpulan dia kalau dia wakil kumpulan. Ada pada golongan yang menyokong dia kalau dia wakil satu-satu kumpulan ataupun golongan lain yang berkaitan dengan dia. Maka hukum dia adalah ujub. Bila ada ujub, mungkin dia akan keluar cakap tu lain. Cakap dia tak nampak tawaduk, cakap dia nampak nak sombong, jadi sombong pula. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita akan rampas kembali Piala Malaysia, bawa balik ke Kedah. Yakin? Sehari sebelum lawan keluar satu kenyataan, kita yakin akan bawa kembali Piala Malaysia ke Kedah. Tuan-tuan baca? Game bola juga. Ingat tak minat bola? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak kumpulan satu lagi kata apa? Kita turun kepada malam ni sebagai kumpulan underdog. Kumpulan bukan pilihan. Relay ada cakap. Tengok. Dua-dua tu kapi belakang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hak kata nak balik Piala Malaysia tu pun kapi. Hak kata turun sebagai underdog tu pun kapi. Tapi hak nu tawaduk. Yang ni nampak nak sombong. Lah lihat mana menang. Hak sombong tu kalah. Tak boleh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jangan jadi sombong itu. Cuba tawaduk. Tawaduk Musab cakap. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Di antara dalil yang kata ujub ini berlaku pada manusia dan akhir sekali Allah balas kau lain. Dia rasa hebat tapi Allah tarik kehebatan jadi tak hebat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni anhum syai'a. Falam tughni ankum syai'a. Surah At-Taubah ayat 25. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Allah sebut dalam surah At-Taubah, balik cari surah At-Taubah ayat 25. Surah At-Taubah yang kita mula tak ada bismillah. Terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Sambung terus. Tak ada bismillah. Baik, ayat 25 dia sebut wa yauma hunainin, dan pada hari Hunain. Hari Hunain tu hari apa? Yang ada Ahad, Isnin ada. Hunain hari apa pula? Hunain bukan maksud hari. Yauma Hunainin, hari Hunain artinya hari peperangan Hunain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, peperangan ada peperangan Badar, ada peperangan Uhud, ada peperangan apa dia lagi, Khandaq, macam-macam lah. Di antara peperangan hak Nabi masuk, peperangan Hunain. Hunain tu nama satu tempat antara Mekah dengan Taif. Nabi on the way nak balik daripada Mekah setelah dia masuk kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Bila Nabi masuk kota Mekah, on the way nak balik tu dia disekat oleh orang-orang kafir yang bergabung juga untuk nak hancurkan tentera Nabi. Waktu tu tentera Nabi ada 12,000. Berbanding dalam peperangan Badar ada 300 orang, 313 lebih kurang gitu lah. Tapi dalam peperangan Hunain, sahabat Nabi, tentera Nabi 12,000 semua.
Jadi kata Allah, wa yauma Hunainin, hari peperangan Hunain, iz a'jabatkum kasratukum, kamu tentera Islam rasa ujub dengan bilangan yang banyak. Iz a'jabatkum, rasa ujub, rasa hairan, rasa pelik dengan bilangan tentera yang banyak sampai 12,000, maknanya kita tak akan kalah pada hari ini. Dia timbul perasaan tu. Kita tak akan kalah pada hari ini. Dan sebab kita dulu daripada Division 2. Tiba-tiba kita boleh masuk, takkan kita nak kalah. Kita tak pernah kalah hari ini. Iz a'jabatkum kasratukum, ketika itu kamu rasa ujub, rasa hairan, rasa megah, rasa bangga dengan bilangan yang banyak. Falam tughni ankum syai'a, tapi rasa megah kamu tak boleh bantu apa-apa. Dalam peperangan Hunain, Nabi dan tentera dia kalah. Kalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dalam peperangan Badar 313 orang sikit tentera musuh sampai ribu-ribu tapi menang. Tengok beza. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalimah iz a'jabatkum, ketika mana kamu rasa ujub, jangan buat gitu, Allah tak bagi. Dan kita kena serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sikit ke, kita banyak, jangan sombong. Allah boleh tentukan segala-galanya. Jadi kita tak boleh rasa sombong. Kita kena sentiasa syukur, tawakal, berpegang, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa pun kita. Jangan ujub. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam surah An-Najm, fala tuzakku anfusakum, maka jangan kamu menyucikan diri. Kok nak bunyi kuat? Jangan kamu menyucikan diri kamu, dengan arti kata kamu rasa kamu ni tak ada dosa apa-apa, rasa hebat, rasa tak pernah salah. Sebab kita duk datang kuliah, kita duk baca Quran, kita duk bangun qiyamul lail, kita duk zikir, rasa-rasa tak ada apalah kita ni. Mati ni confirm syurga. Haji Syarif rasa gitu tak? Ujub. Bahaya. Bila kita rasa begitu, macam tak perlu istighfar. Kita rasa tak ada dosa apa-apa, tak perlu istighfar. Sebab apa? Tak ada dosa. Istighfar buat apa? Yang tu bahaya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, biar kita rasa kita ni berdosa. Tak apa. Aku insan pendosa. Ingat tajuk. Ingat tajuk. Aku pendosa. Ingat Haji. Haji tak tengok? Da'i. Akhir. Hamidah. Tu saya jemput Hamidah mari sekali sini. Haji duduk depan ni terus. Sebut jemput ustazah jengkreng jadi. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi biar kita rasa berdosa, walaupun kita tak pernah walaupun merokok sekalipun, dah ketung lagi dah tak pernah buat. Tuan-tuan, tak ada buat benda baik tak pernah buat benda jahat, tapi jangan rasa kita tu suci daripada dosa. Sebab Nabi sebut kullu bni Adam khata'un. Setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'ina tawabun, dan setiap sebaik-baik yang bersalah itu yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak tahu, mungkin kita buat salah, kita tak rasa pun salah sebab kita tak tahu. Maka yang itulah kita sentiasa kena bertaubat. Maka kalau kita rasa kita baik sentiasa, mungkin kita tak akan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rugi diri kita ni. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, satu hadis Nabi Nabi sebut salasun muhlikatun. Ada 3 perkara yang memusnahkan. Yang pertama syuhun muta'un. 3 perkara, 3 amalan yang akan merosakkan kita. Yang pertama syuhun muta'un, rasa bakhil yang diikuti. Maksud kita tak lawan, kita ikut rasa bakhil kita ni. Tak pernah duk lawan dia nak bagi jadi dermawan, tak duk ikut rasa bakhil. Jadi kedekut. Syuhun, bakhil, makna beza sikit. Bakhil ni dia ada harta cuma dia tak nak bagi ke orang, tu bakhil. Tapi kalau ada orang lain yang kaya macam dia derma, dia tak rasa apa-apa, tu bakhil. Syuhun ni dia ada harta dan dia kedekut nak derma, dan dia kalau ada orang kaya lain, dia kalau boleh orang kaya tu menjadi kedekut macam dia juga. Tu syuhun, tu lagi dahsyat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, di penyakit ni merosakkan. Syuhun muta'.
Yang kedua, wa hawan muttaba'. Nafsu yang diikut. Tanya nafsu suruh gini, ikut gini. Nafsu suruh gini, ikut gini. Nafsu suruh tak pernah lawan dia. Yang tu rosak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsih. Rasa ujub seorang manusia dengan kelebihan yang ada pada diri dia, termasuk dalam perkara yang akan merosak dan menghancurkan dia. Jadi hati-hatilah dengan sifat ini. Kadang-kadang kita tak terasa pun. Dia kadang-kadang dia kebanyakan akan menyerang. Yang pertama, menyerang orang berilmu. Yang kedua, dia menyerang orang-orang ahli ibadah. Penyakit ni, ujub ni. Ahli ilmu dia akan rasa ujub, rasa hebat dengan kelebihan ilmu hak dia ada. Ahli ibadah pun sama, dia akan rasa hebat, ujub dengan amalan yang dia buat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita nak pergi pada ni seterusnya lah. Sambungan ini juga berkait rapat dengan kelebihan dari segi kecantikan, kepandaian, kekayaan dan lain-lain. Dia bukan hanya pada hak agama ya. Kalau hak riak lain, riak ini hanya fokus pada amal ibadah yang agama, tu riak. Dia tak masuk dalam bab dunia. Tapi ujub dunia masuk, hak dia ibadah pun sama. Ada dua-dua dia masuk ujub ni, mana dua-dua berdosa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dia bagi contoh ini juga berkait rapat dengan kelebihan dari segi kecantikan. Yang pertama kali. Bermakna ujub yang pertama akan berlaku pada tubuh badan dan apa-apa yang berkaitan dengan tubuh badan dia. Yang pertama kecantikan, kalau perempuan lah, kalau lelaki ketampanan. Perempuan dia akan rasa dia paling cantik kali kalau dia cantik. Dengan kulit dia yang tulus mulus jangan aja. Baik kurang gitu lah. Licin dia kulit. Akhir Haji Syarif tengok dia meleleh lah elok. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Dah pergi kenuri dia kena betul dengan dia. Haji Suat tengok. Tak comel. Putih nak cari jawab sebiji pun tak jumpa je. Bersih ni. Daripada ujung rambut sampai ujung dagu bersih. Tak ada jerawat sebiji pun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia punya pinggang dia ramping berapa je pinggang dia je? Berapa inci? 25. Ramping macam kerengga. Oh memang cantik lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Siapa yang ada yang tu, dia akan rasa. Bila dia berjalan, tengok dia akan naik. Aku lawa. Nah, orang Kedah kata lawa. Orang Sarawak sebut lawa kena penampak. Jangan sebut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Mula-mula saya sampai di Sarawak, orang cakap dulu DJ Dave. DJ Dave je kenal je? DJ Dave kenal? Kenal? Takkan tak kenal je. Penyanyi duk hidup gila ni. Hidung mancung, boleh sangkut 3 biji hanger. Dia sampai di Sarawak nak pergi menyanyi . Sampai di airport Sarawak, dia tengok orang Sarawak hak perempuan, dia kata dah lawa-lawa, dia kata lawa. Orang Sarawak lawa-lawa, dia kata. Terus dia kena pam bagi sekali. Dia pun kejut sebab apa kena penampak . Sebab kalimah lawa tu makna lain. Orang Sarawak, lawa tu makna lain, tuan-tuan. Macam kita Kalau orang baling dia sebut apa? Hak wallet sebut apa? Baling. Wallet. Sebut apa? Kopek. Pergi Kelantan minta kopek, pang kena nampak. Makna tak sama. Hak Kedah kopek tu dalam poket tu. Kelantan kopek tu hak nasi lemak 2 biji tu. Dah payah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bahasa tak sama. Payah. Jadi lawa bagi kita ni cantik. Lawa bagi Sarawak makna sombong. Marah. Dia kata orang Sarawak lawa-lawa, artinya orang Sarawak sombong-sombong. Kena kali. Tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Jadi rasa lawa. Dan dia tak mengatakan alhamdulillah. Sebab ujub ni
dia merasakan apa hak dia ada tu hak dia. Dia tak kembalikan pada Allah yang cipta dia. Maka tu nama dia syirik. Macam riak, dia mensyirikkan Allah dengan dia sendiri. Riak mensyirikkan Allah dengan orang lain, dia tunjuk orang lain ibadah. Ni kecantikan dia ada rasa dia paling hebat, dia mensyirikkan Allah hak cipta dia dengan dia sendiri. Syirik tak? Ujub. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia kena kata alhamdulillah. Sebab tu orang perempuan yang cantik-cantik, maka dia sudah sampai tahap wajib pakai niqab. Ini ulama-ulama sebut niqab tu dia tak wajib atas semua perempuan. Hanya perempuan yang cantik, bila dia keluar daripada rumah dia, orang nak tengok. Sampai beli bunga macam-macam. Pelik tau. Beli bunga, bagi bunga. Ada iklan TV tu. Jadi kalau itulah dia pun duk perasaan, dia ada keluar rumah, orang tengok pelik dia. Sepanjang jalan nak tengok dia tahu dah. Nah, Allah bagi anugerah pada dia, alhamdulillah. Tapi dia nak kena jaga anugerah, takut jadi musibah pada dia. Maka dia pakai niqab. Nampak biji mata 2 biji. Orang tak pernah tengok muka dia macam mana, nampak mata 2 biji. Tapi mata pun garang nampak, tengok dia punya apa? Bulu mata je. Nampak, maskara, macam maskara. Cium gitu. Nampak melengkung naik. Yang tu lah, tak apalah. Tengok mata. Yang tu dia kena pakai, wajib pakai sebab bawa fitnah pada orang. Sampai jatuh parik tu imam, tak fitnah lagi. Tu imam ren tu. Cantik orang jatuh. Fitnah tu kesian tu imam nak baca Fatihah tak boleh. Fitnah lah tu. Maka pakailah purdah, wajib pakai kalau cantik sangat. Tapi kalau tak apa cantik tak apalah. Kalau dia pakai juga, perasaan juga dah tak cantik, okey. Baik, tuan-tuan, buat salah tak buat pun salah payah. Nah, baik, tuan-tuan, tu pertama rasa cantik lelaki, rasa tampan. Dia pergi mana-mana tengok orang perempuan, tengok. Dah handsome ni aku. Tuan-tuan dan muslimat yang rasa itu, bila rasa tak sandar pada Allah, dia jadi ujub. Kalau dia sandar pada Allah, alhamdulillah, Allah cipta aku handsome, alhamdulillah, tak apa. Yang tu tak apa. Dia tak sandar pada Allah, dia akan jadi ujub. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu pada kecantikan, pada besar tubuh dia. Dia tak pergi gym apa-apa pun, dia punya body itu berketu, tuan-tuan. Maka dia beli baju-baju yang sendat, yang rapat dengan tubuh. Dia punya saiz baju dia XL, saiz baju dia. Dalam 40, 44, 45 ke atas gitulah, XL ataupun XXL. Dia beli saiz M. Bila dia pakai tu dia rapat tu. Nah, dia nak minum air ni, dia buat kat tu. Tu dia berketu sini pula. Nak tunjuk lah. Kita tengok pun gerung. Nah, tengok body gini, rapat perut rapat. Dada naik depan itu. Dia tengok air. Haji dia jetik gitu lah, jatuh tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati ni, dia rasa ujub. Rasa. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, yang tinggi, rasa tinggi. Masa solat Allahu Akbar, hak lain semua duduk sini. Di Masjid Baling, tuan-tuan kalau pergi, ada seorang hamba Allah muda umur 30-an. Dia rasa paling tinggi sekali ya, dalam 6 kaki lebih. Saya duduk di bahu ni, tak sampai kepala bahu, duduk tengah ni. Ingat dia. Kalau dia solat, kita duduk atas member, tengok nampak dia seorang tinggi. Hak tinggi jenis tu pun bila pergi duduk dengan orang, dia rasa aku paling tinggi sekali. Nah, hak bawah ni aku ketuk gitu. Dia rasa kat tu pula. Dia rasa yang tinggi dia tu, rasa ujub kat tu. Dia jadi tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, ada yang pada suara. Ni semua pada tubuh ni, suara. Suara bila dia menyanyi, bila dia baca Quran, bila dia selawat, kagum. Kita dengar tu melengung-lengung. Allah, suara macam suara Nabi Daud. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tarik yang tu pun kita rasa Allah meleleh dah elok. Nah, kita dengar suara dia hak baca meleleh juga. Sedapnya aku. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tu. Nah, semua tu anugerah Allah. Dia tak boleh kata hak dia. Dia kena kata alhamdulillah, Allah bagi aku kelebihan pada suara. Bukan nak tunjuk pada siapa, aku nak gunakan suara ni nak alun Quran, tak apa. Sebab Abdullah ibnu Mas'ud, kalau tak silap Abu Musa Ash'ari, dua ni saya tukar nama.
Dia baca Quran. Dia baca Quran. Tiba-tiba Nabi datang. Dia tak nampak Nabi ni. Tak tahu kita Nabi ada di sisi dia. Nabi duduk di belakang. Dia baca Quran, cantik suara dia. Cantik. Habis dia baca, Nabi puji dia. Nabi kata, suara kamu macam suara Nabi Daud. Dia kata, ya Rasulullah, saya ingat kamu tak ada tadi. Kalau saya tahu Nabi ada di sisi saya, akan baca lebih cantik daripada itu. Makna bukan dia nak ujub. Sebab Nabi kata, zayyinu aswatakum, zayyinul Quran bi aswatikum. Kamu hiasi Quran dengan suara kamu. Biar baca Quran biar jadi cantik. Duk cakap biasa tak ada apa, cakap biasa. Tapi bila baca Quran, dia jadi lain suara dia. Dia hias suara, jadi bunyi lain. Cara dia, gaya dia sebut, huruf dia sebut, dengung dia, jadi tak macam dia cakap biasa. Itu baca Quran. Tak apalah, bukan niat dia nak ujub dah. Niat dia nak bagi cantik lagi sebab Nabi suruh yang tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tapi kalau niat dia nak bagi orang puji, ujub. Nah, baik. Jadi yang tu kita nak kena belajar. Bagi boleh beza hak mana boleh, yang mana tak boleh, baru kita selamat. Nah, baru kita selamat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kulit putih, kulit lembut, semua tu yang berkaitan dengan tubuh. Mata kita macam mana, bulat kan, macam mana kan? Itu yang itulah yang ada di tubuh yang boleh menjadikan kita ujub. Maka kita kena belajar macam mana cara, dia mesti ada ilmu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bila ada ilmu kita selamat. Jadi macam mana nak mengubati hak ada pada tubuh ni. Kalau kita rasa kita cantik, kalau kita rasa kita lawa, kalau kita rasa kita ni tampan, kata Imam Ghazali, maka kita kena ingat yang kita cantik, yang kita handsome, yang kita tampan tu kita bukan buat sendiri. Ingat tu, tu ilmu nama dia. Aku bukan buat sendiri benar ni. Aku tak boleh pilih. Masa aku sebelum lahir, malaikat tak ada datang bawa barang, pilih kamu nak jadi manusia macam mana. Dia suruh tik ya. A, B, tik ya. Nah, mata bulat, mata tiga segi. Tik ya, mata bulat. Tubuh putih, tubuh hitam. Right, putih. Hidung mancung, kemek besar. Mancung. Nah, pinggang ramping. Ataupun buncit. Ramping. Ada malaikat bagi itu je? Ada. Tak ada. Mak kita tak boleh buat. Mak kita masa pergi cek doktor, doktor kata ni puan mengandung 2 bulan. Ni borang dia. Puan tulis cik nak mana, anak jenis mana, tik dia pun tik anak. Tik molek semua, hidung mancung, mata bulat, bulu mata tebal, bulu kening tebal, gigi rapat, putih bersih. Nah, badan ramping, kulit putih, semua cantik semua. Keluar hitam beletung. Itu kata tak tahu. Hitam beletung. Orang Bali kata hitam kelik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, mana kecantikan kita anugerah. Kita tak boleh nak buat sendiri walaupun bulu mata kita tak boleh buat. Buat maskara boleh ya. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita ingat yang tu, tak ujub lah. Sebab bukan kita nak buat sendiri, nak ujub apa? Allah bagi, maka kita kena syukur pada dia. Dan kita kena ingat, bila Allah bagi, dia akan ambil balik. Sebab itu, Nabi ajar, bila kita kena pala petaka, selain daripada kita menyebut, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Nabi ajar kita sebut, Lillahi ma akhaza, wa lahu ma a'ta. Milik Allah lah apa yang dia ambil. Dan milik Allah juga apa yang dia bagi pada kita. Semua hak dia belaka. Kena ingat yang tu. Dan kecantikan kita bila Allah bagi, bukan kita buat sendiri. Kehansaman kita, ketampanan kita, Allah bagi bukan kita buat sendiri, maka dia boleh ambil bila-bila masa. Tuan-tuan ingat dulu di Kelantan, seorang anak dara, comel loteng kata orang Kelantan. Hidung dia mancung, kulit dia putih, tulus, mulus, pulus. Aku kata tuan-tuan dah tengok dulu masuk WhatsApp dulu, cantik sungguh, tengok. Cantik. Umur 23, 25 gitu. Tiba-tiba rumah dia dipecah masuk oleh seorang lelaki dan muka dia ditoreh dengan pisau. Piau, toreh habis. Masuk surat khabar, tutup habis muka. Duduk di hospital, ambil habis ni, toreh habis. Lepas tu tak cantik lah.
Daripada mungkin masa dia cantik tu mungkin mas kahwin dia ataupun kalau orang nak masuk Minang rasa-rasa dalam 80,000 ada. Mahal, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi bila muka kena tawih tinggal berapa ribu? 8,000 tak ada. Hak 80 buang 1 tinggal 8 tu pun tak lekat lah. Nah, siapa nak muka ni paruk penuh ni? Tak entik lah tuan-tuan. Daripada cantik tiba-tiba Allah ambil sekelip mata, tak sampai 5 minit, habis. Jangan ujub. Jangan ujub sekali-kali. Sebab bila Allah bagi cantik, dia boleh tarik balik sekelip mata. Tuan-tuan ingat kisah seorang hamba Allah juga, umur dia masa tu 32 umur dia. Di Kelantan juga. Kelantan Terengganu dua tu. Ni yang masuk surat khabar ni. Nah, dia umur 32, bini dia umur 102. Oh dia. Beza jauh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang tu bukan yang tu lain. Yang tu MacBook. Itu lain. Satu lagi. Dia menikah dengan janda. Janda anak 5. Dia muda lagi. Janda tu tua. Janda tu 40-an. Dia dalam 30-an. Beza umur dalam 10 tahun lah. Muda dia daripada bini dia. Janda tu anak 6 lebih kurang begitu lah. Nah. Jadi bila kahwin dengan janda tu dalam setahun 2, jadi dia duk minat pula anak dara. Anak dara dah. Minat dengan anak dara, kemudian dia pun nikah. Nikah anak dara tu. Bini dia tak tahu, bini hak janda tak tahu kata dia menikah anak dara. Lepas bini dia tahu, dia balik rumah untuk giliran hak bini tua ni. Masa dia tidur ke apa saya tak ingat, bini dia curah asid muka dia, ingat aje. Ni hak berlaku betul-betul di Terengganu atau Kelantan. Curah asid. Masuk WhatsApp tengok habis muka. Merah tak nampak orang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, boleh ambil bila-bila masa. Jangan ujub. Nah, takut dia jadi macam tu. Dengan sifat ujub yang kita ada, tak syukur dengan nikmat Allah, dia boleh tarik bila-bila masa, dia boleh buat macam-macam. Kalau kita badan hebat, rasa kuat ni, sebelah tangan 50 kilo angkat sebelah tangan. Nah, geh 16 kilo sejari. Dia. Geh 16 kilo sejari angkat. Kuat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Imam Ghazali kata, dia boleh lawan tak penyakit? Boleh lawan je. Yang kata kuat body, ketua body bersawah nyoy. Buah nyoy tahu. Bila kena demam batuk dia boleh lawan? Tak boleh. Kah kuat macam mana tak tu? Bukan kata demam berok dia lawan, berok lawan je. Dia sakit perut, tahan 3 hari boleh bersembuh. Kuat macam mana? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tak kuat. Tak kuat sebenarnya. Jadi jangan duk sombong lah. Jangan rasa ujub dengan kelebihan yang Allah bagi. Guna kelebihan itu untuk bantu agama ni. Nah, ikut ustaz hak body besar-besar, ikut ustaz. Ustaz ceramah mana ni? Ustaz kata jom kita pergi Natoi, kampung Natoi. Boleh ikut, jom mu jadi driver. Ikut gini buat. Ustaz cik duduk sebelah. Orang nak pukul ustaz tak berani sebab apa? Bodyguard. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi guna untuk agama. Guna untuk agama. Jangan rasa ujub dengan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Rasa lambat lagi nak habis. Baru satu. Kelebihan hak ada pada sekitar tubuh. Baru satu. Yang kedua, ujub akan berlaku pada kelebihan yang ada pada akal. Allah bagi dia cerdik, dia pandai. Kalau mengaji nombor 1 sokmo. Masuk UPSR 5A. Masuk PMR PT3 12A, 13A. Masuk SPM 11A+. Masuk asasi, masuk matrikulasi 4 Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi hebat. Tuan-tuan muslimin, Allah bagi dia segi kepandaian, ilmu dia cukup hebat. Yang ni dia akan timbul. Dia akan timbul rasa ujub dengan kelebihan yang dia ada. Dia muda lagi, bukan mengaji bab ni.
Tak mengaji pun. Maka bila tak mengaji, dia akan rasa punya. Dia akan rasa hebat dengan ilmu yang dia ada. Bila dia terus tak mengaji, dia pun keluar masuk U jadi pandai, keluar berdapat 4 plate, dapat kerja cantik, jawatan tinggi, jadi pengarah. Bila dia jadi pengarah, dia pandang hak bawah ni tak ada mata semua. Sebelah mata. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia jadi gitu. Jadi sombong. Dengan kereta dia hak lain, staff dia pakai kurang-kurang pun paling mahal pun Wish pakai. Dia ada dia pakai sekurang-kurang pun 5 siri ya BMW. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, bila masuk meeting, masuk mesyuarat, orang bagi pandangan begini, orang bagi pandangan begini, dia dengar lah kali, semua tu tak betul, yang betul hak aku nak cakap. Tu manusia. Nah, bila dia rasa dia paling hebat dalam ilmu, pendapat orang lain semua dia tolak. Mesyuarat juga, bukan tak buat, tapi dengar saja. Nanti keputusan hak dia seorang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, betapa ramai manusia macam tu hari ni. Nah, tengok Nabi tu. Nabi bukan labi. Tuan-tuan, bila nak berlaku peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, Nabi tanya pendapat sahabat-sahabat, macam mana kita nak mengawal kota Madinah supaya kita dapat bertahan dengan lebih hebat lagi. Salman Al-Farisi kata, saya cadangkan supaya digali parit sekeliling kota Madinah untuk melambatkan pergerakan masuk musuh, dia akan jatuh dalam parit. Pendapat Salman Al-Farisi, bukan Nabi, bukan Arab pun, dia orang Parsi, orang Iran. Nabi terima pendapat tu, Nabi gali parit. Tengok Nabi terima pendapat yang bukan Nabi dan bukan kaum dia, bangsa lain, bangsa Iran. Tu. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bila kita ada ilmu, kepandaian, maka kita bila ujub, kita akan tolak semua pendapat orang, hak tu aku saja. Ini payah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang ni dia akan masuk kepada ulama-ulama. Kepada cendekiawan Islam, dia akan meresak masuk. Sampai dia menolak semua pendapat mazhab dia yang betul. Itu masalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hak pendiri mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tak rasa macam tu pun. Hak pengasas mazhab tu, dia hak ikut ni. Duk rasa mazhab lain semua tak betul, mazhab dia tu. Tu payah. Imam Syafi'i kata apa? Ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Tengok, tak ada ujub langsung pada dia. Dia kata pendapat aku dalam ijtihad dia ni, pendapat dia dalam ilmu fiqh, hak kita kata mazhab dia ni. Dia kata mazhab aku, pendapat aku betul, dia kata. Betul, tak salah. Dia nak elak rasa ujub tu, dia kata yahtamilul khata', tapi mungkin ada juga salah. Pendapat aku ni betul, tapi mungkin salah pada pandangan orang lain. Wa ra'yu ghairi, dan pendapat ulama lain selain daripada aku dalam bab ni, aku kata salah. Tapi dia tak sombong, dia kata yahtamilus sawab, mungkin juga betul pada pendapat orang lain. Tengok, tawaduk tuan-tuan. Tawaduk imam mazhab ni. Tapi boleh pengikut dia, mazhab dia hak tu, ataupun aliran pemikiran dia betul, hak lain salah semua. Tak boleh ni talqin bid'ah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Nabi tak pernah buat khilaf ni semua tak betul. Pendapat hak betul ialah gini. Bid'ah mau ni saya buat. Ni nak baca tahlil ni, bila orang mati baca tahlil ni tak betul ni semua ni. Tak ada diajar oleh Nabi Muhammad SAW ni. Tak ada. Syafi'i dalam kitab Al-Pun kata tak boleh. Siapa buat bid'ah? Dia menidakkan pendapat ulama hak kata boleh walaupun dengan syarat. Ini nama dia ujub dalam kalangan cendekiawan Islam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Payah. Sebab tu jangan duk masuk dalam YouTube. Ni jangan masuk dalam YouTube ni. Mu dengar seorang sudah. Bila masuk YouTube payah. Jadi dia bila terakam masuk duduk situ, walaupun kita nak tarik balik, orang tak tahu kita tarik balik, orang duk tengok hak salah tu. Timbul seorang ustaz, dia kata ni apa dia,
duk berzikir ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Dia kata yang ni tak boleh. Siapa duk kata duk ataupun duk berzikir dengan zikir ini dikira dia kata bid'ah sebab dia tolak syurga. Dia kata ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak layak masuk syurga. Dia tolak syurga tu. Nabi suruh minta Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta ridha dan syurga. Tapi hak ni kata aku tak layak masuk syurga. Ni bercanggah dengan Nabi suruh bid'ah. Habis. Dia menolak pendapat-pendapat ulama lain yang memuji syair tu. Kata syair yang terbaik nak cerita tawaduk, bukan dia tolak syurga, dia nak cerita tawaduk sahaja. Tapi dia tak pakai hak tu, dia pakai hak dia betul, hak orang lain semua tak betul. Ha, ni payah. Nah, hati-hatilah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Oh, ni satu khutbah khutbah Jumaat duk cerita tentang kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Di antara kelebihan dia ialah dia boleh bercakap dengan binatang-binatang. Dan di antara binatang yang pernah bercakap dengan Nabi ialah dhab, biawak pasir. Ji pernah makan dhab tak? Tak pernah. Kalau Ji makan lagi kuat pada ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hadis tentang dhab ini hadis yang ada ulama kata batil, ada ulama kata dhaif jiddan. Dhaif tak apa lagi. Dhaif jiddan jangan duk bawa lah. Ada ulama kata palsu, maudhu'. Bermakna dia bila nak ambil satu-satu hadis, dia kena teliti hadis. Dia kena takhris, keluarkan hadis tu daripada mana pendapat ulama tentang hadis hak Nabi ni, baru boleh baca khutbah. Sebab khutbah tu dia buat sendiri. Kalau hak majlis agama tak apa, dia orang tapis dah. Bila dia nak baca khutbah hak dia buat sendiri, maka dia kena tapis, dia kena pandai benar ni. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tidak dia menyebarkan hadis-hadis yang maudhu', tapi dia dok rasa dia hebat, boleh cerita gini-gini Nabi bercakap dengan dhab. Contohlah, tuan-tuan muslimin dan muslimat tolong jaga. Nah, hadis-hadis Nabi itu tolong jaga. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, 8.25. Jadi yang ketiga, saya buat ringkas-ringkas sikitlah. Yang ketiga yang boleh bawa kepada riya adalah harta kita. Nah, kita banyak harta, maka kita merasakan kita orang paling kaya sekali. Ana aktsaru minka malan wa nafara. Akulah orang yang paling banyak harta dan paling banyak pengikut. Banyak harta, banyak pengikut, dia akan jadi ujub. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Sebab itu siapa nak jadi pemimpin, lebih-lebih lagi yang jenis masuk pilihan raya. Bila dia menang pilihan raya, dia punya majoriti dia sampai 3-4 ribu, sampai 5 ribu, kadang sampai 10 ribu, dia akan datang ujub. Nah, banyak orang sokong aku. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, banyak harta aku. Nah, dia kena ingat semula harta tu Allah bagi, Allah boleh ambil bila-bila masa. Boleh ambil bila-bila masa, tuan-tuan. Dulu saya cerita dah, seorang hamba Allah daripada muda sampai ke tua, dia ni kaya, toke minyak. Dia punya getah dia banyak, dia kelapa sawit tak ada. Getah banyak, kebun dia banyak, rumah sewa dia 2-3 biji. Ni cerita orang kampung saya lah. Saya tak cerita nama, tak apa. Dia tak jadi mengumpat sebagai iktibar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, harta dia ada hak dalam bank, hak duit dalam bank. Kalau jenis barang kemas ni duduk dalam rumah dia. Mana gelang emas, rantai emas, banyak di rumah. Macam korung lah. Dia jenis kilo-kilo. Dia bukan kata 2-3 gram. Kilo-kilo benar. Hak bini dia, hak anak-anak perempuan dia duduk satu peti tu. Kalau timbang tu lebih sekilo. Sekilo ada 150,000. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dia tak pernah keluar zakat, tak pernah minta keluar zakat, kita tak tahu. Sebab tu benda-benda yang panggil tak nampak dia keluar zakat, kita mana tahu. Jenis sedekah, kalau orang pergi rumah minta sedekah, dia halau gitu. Dia payah orang panggil bakhil. Jenis haji bakhil ya, tuan-tuan. Nah, jadi Allah uji dia dengan yang pertama, dia ditipu dengan duit dia dalam bank.
Datang beberapa orang lelaki tak kenal apa, pokok mana dia boleh ikut pergi sampai daripada Baling, pergi sampai Sungai Petani nak keluarkan duit. Sebab di Baling tak ada bank tu. Di Baling BSN, Bank Rakyat, Bank Islam tu ada. Kalau jenis hak lain sikit tak ada. Kena pergi Sungai Petani. Nah, bila pergi Sungai Petani dia ambil semua, lepas dia ambil keluarkan tunai keluar daripada bank nak ambil ATM tak boleh keluar banyak, nak keluar puluh-puluh ribu nak pergi tunai. Dia keluar daripada pintu bank sahaja, dia jadi tak ingat. Lali di pukau. Bila dia sedar tu tak ada apa dah. Wang tunai dia habis dilarikan oleh puak-puak tadi. Telefon anak datang ambil di Sungai Petani, nak balik pun tak ada duit taman teksi. Tu satu. Allah tarik balik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hak tu hak wang tunai. Hak di rumah pula, perompok pecah masuk, habis dia punya barang kemas satu peti. Ingat ingat, orang kaya jangan ujub, jangan sombong dengan harta dia. Ada orang kaya di masa saya di Sarawak, dia kaya. Lepas solat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia tak doa pun. Cabut balik Lepas salam balik. Orang tanya dia, tuan tak doa lah. Dia kata nak doa apa? Nak doa apa? Nak minta harta, aku kaya. Nak minta bini 4 orang, tak mana lagi? Nak minta kenderaan 3-4 biji tu. Hari ni bawa kereta ni, esok kereta nu, kaya. Dia tak payah minta dah, aku dah semua ada, aku tak nak minta. Hampa minta lah. Lepas tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, rumah dia kena pecah. Hilang tu banyak lah juga, tak tahulah berapa. Baru dia termenung, dia kata betul aku kena minta juga. Minta Allah tolong jaga harta aku. Jangan sombong. Nah, kamu walaupun letak security banyak mana pun, masuk juga. Tuan-tuan. Nah, kita pakai gerai macam mana pun pecah juga. Allah yang boleh jaga harta kita. Jangan sombong, Allah bagi, minta tolong dengan dia, jaga harta kita insya-Allah. Nah, jangan sombong sebab Allah boleh tarik bila-bila masa. Jadi harta salah satu daripada punca yang boleh bawa kita jadi ujub. Dan ulama sebut bila kita ada harta jangan sombong, sebab bila kita ada harta banyak kita nak kena jawab. Yang pertama, zakat kita keluar ke tidak? Sombong apa? Yang kedua, kita tolong orang miskin adalah sekitar kawasan kita, sekitar qaryah kita ada orang miskin ni, kita dok pergi bantu ke tidak? Walaupun zakat kita bayar, tapi hak lain-lain kita bantu sedekah ke tidak ke dia? Anak-anak dia boleh beli baju ni, nak mengaji ni bulan minggu depan ni, ada duit nak beli baju mahal ni. Kasut biasa pun RM40 lebih, dulu RM20, lah RM40 lebih, hampir RM50. Boleh beli ke tidak? Kita duit banyak, boleh pergi duk tanya. Allah akan tanya dalam kubur 2. Hak lain tanya 1 lah. Tapi hartanya 2. Min aina wa ila aina. Yang pertama, daripada mana harta kamu pilih, kamu dapat, dan ke mana harta kamu infakkan. 2 soalan tentang harta. Hak lain tanya 1. Makna bila kita ada harta, nak ujub apa? Makna banyak tanggungjawab yang kita nak kena buat. Takut-takut kita masuk neraka. Macam hak kita sebut minggu lepas. Orang kaya yang banyak sedekah tapi masuk neraka Allah sebab dia riak dan dia ujub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita belajar, kita jadi tak ada sifat ujub tu tak akan mari punya, tak akan datang. Tu tujuan belajar. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ramai anak, ramai pengikut, ada keluarga keturunan kita hebat-hebat. Ini jaga. Ada orang dia ujub dengan keturunan. Kamu keturunan siapa? Saya keturunan misai merah. Oh dia. Misai merah hebat. Nurdin Ahmad. Nah, filem apa je? Hak misai merah. Tak ingat. Tapi ada lah. Misai merah ke janggut merah. Oh, dia rasa sebut nama Tok Wan dia rasa ni hebat. Dia rasa hak lain tu semua hina belaka. Keturunan akulah yang paling hebat sekali. Nah, aku keturunan hantu. Sebab tu aku bertuah. Berat. Tuan-tuan, Piramli buat filem antara 2 darjat. Kamu bangsawan ke, miskin ke, bila darah kita keluar sama-sama merah. Tidak ada beza apa-apa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, walaupun keturunan Nabi sekalipun, jangan ujub, jangan bangga. Sebab tidak ada keturunan yang boleh selamatkan kita daripada neraka, tak ada. Tidak ada keturunan boleh selamat daripada neraka walaupun keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bangga aku keturunan Nabi, keturunan Quraisy, jangan bangga.
tak boleh berbangga sebab keturunan Nabi tak boleh selamat daripada api neraka. Kecuali dia ikut Nabi selamat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nabi kata, ya Fatimatu, wahai Fatimah binti Muhammadin, anak perempuan Muhammad. Wa ya Safiyatu bintu Abdul Muttalib, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, mak saudara dia. Adik pak dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Nabi kata apa? I'mala li anfusikuma, buatlah amal untuk kamu berdua. Buat amal sendirilah. Walaupun kamu ni anak aku, kamu ni mak menakang aku, tapi kamu nak hidup ni, nak masuk syurga, kena buat amal sendiri. Kena solat, kena tutup aurat, kena solat, kena baca Quran, kena zikir. Buat amal banyak-banyak. Fa inni la ughni ankuma minallahi syai'a. Aku tak boleh tolong apa-apa kamu di akhirat. Kalau kamu ada amal, boleh masuk syurga. Tak ada amal, walaupun anakku Fatimah, dia masuk neraka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita duk bangga bau keturunan. Bau keturunan Said, bau keturunan Syarifah. Itu keturunan Nabi tu. Tapi bukan anak Nabi betul, jauh dah keturunan je lah. Generasi yang keberapa nak sampai ke dia. Nah, sombong, bongkok. Tak nikah dengan orang biasa. Kalau anak dia Said, hak lelaki tak apa, boleh nikah dengan Fatimah, boleh nikah dengan Zainab, boleh nikah dengan Ruqayyah, tak ada apa. Tapi kalau anak dia perempuan, anak dia Syarifah, dia kena menikah hak Said sahaja. Hak tak Said macam Haji Syarif, minta maaf. Sebab yang penting bin. Kalau hak perempuan, anak perempuan kahwin dengan yang lelaki Said, nanti bin Said, binti Said, hak tu dia nak. Yang lelaki dia Said dah, dia menikah orang biasa, tak apa sebab bin dia bukan bin bini. Dia nak bin. Sombong. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Nabi kata, siapa pun, walaupun anak dia Fatimah, walaupun mak menakan dia Safiyah, tak ada amal, neraka. Walaupun aku Nabi, tak boleh tolong apa-apa. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina fakhanatahuma falam yughniya Allahu anhuma syai'a. Allah buat satu contoh, isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh. Isteri Nabi. Nah, isteri Nabi bukan isteri tu imam. Bukan isteri ulama besar dah, isteri Nabi. Nabi Nuh, Nabi Lut. Hamba kami yang taat kepada kami, tapi mereka khianat pada suami masing-masing. Isteri Nabi Lut khianat pada suami dia, Nabi Lut. Isteri Nabi Nuh khianat pada suami dia, Nabi Nuh. Maka Lut dan Nuh tak boleh bantu apa-apa. Isteri mereka berdua masuk neraka. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Dikatakan bagi isteri Nuh dan isteri Lut, masuklah neraka bersama-sama orang yang masuk neraka, walaupun siapa, tak kira keturunan. Jadi kalau kita duk rasa kita hebat sangat, keturunan kita mula pada malam ni, cool lah. Aku bukan siapa-siapa. Nah, aku sama dengan orang lain je. Jadi jangan duk rasa ujub dengan keturunan kita ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, jadi ada lagi sebenarnya ni, tuan-tuan. Tapi tak apalah, sekadar itulah kita boleh faham sudah. Nah, sikit-sikit mana kita boleh baca lepas ni. Beli buku-buku yang berkaitan, baca yang ni, baca hak lain pula. Biar banyak, tak apa, baca ulang, kaji, biar lekat dalam kepala. Riak macam ni, takabur macam ni, ujub macam ni, boleh kita nak hindar. Bila berlaku masuk dalam hati kita ni, boleh kita cuba mengelak, pergi bagi tak jadi riak, tak jadi nak ujub, dan tak jadi nak takabur, baru kita selamat dunia dan juga akhirat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita akan cuba tengok beberapa soalan malam ni. Nah, kalau ada. Assalamualaikum. Ustaz, bila nak mai baca khutbah kat Masjid Al-Irfan? Mu ni siapa hak tanya mai? Bagi pengurusi minta lu. Dah. InsyaAllah minggu depan lah. Nah, sepatutnya minggu lepas. Tapi saya tukar dengan Ustaz Adi, saya ambil minggu depan insyaAllah. Kalau sihat elok, insyaAllah pagi saya datang, malam tu forum. Jadi saya datang pagi tu tak payah balik lah. Malam saya forum, lepas malam tu baru saya balik. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh perjelaskan ambil wuduk semasa mandi di sungai atau laut? Satu, kemudian bolehkah dikeringkan badan supaya tak lembab pakaian? Jadi dua soalan lah. Pertama dia kata boleh ambil wuduk di sungai ataupun di laut. Baik, dia duk biasa ambil di rumah dia. Air paip, air telaga dan sebagainya. Jadi boleh tidak air sungai ataupun air laut. Jadi air telaga ataupun perigi, air embun, air hujan, air laut, air sungai dan sebagainya ni antara 7 sumber air mutlak yang boleh kita berwuduk dan juga kita mandi wajib. Nah, hak laut boleh walaupun masin, boleh. Tak ada makruh apa-apa. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kami berlayar di laut. Kami berlayar di laut. Jadi boleh tak kami nak berwuduk kan mandi wajib menggunakan air laut? Nabi kata, ma'uhu tuhur. Tuhur ma'uhu. Wal hillu mayituh. Air laut ini suci. Mana air mutlak. Boleh ambil wuduk, boleh mandi wajib. Dan bukan sekadar air dia suci, segala bangkai hak dalam laut semuanya halal dimakan. Nah, kecuali yang beracun lah kata ulama. Yang racun, ular mati ataupun ikan buntal hak kita tak pandai buat, kalau kita makan tu boleh kena penyakit ataupun boleh menyebabkan pensan mati dan sebagainya, maka yang tu yang haram. Hak lain semua halal, walaupun nama dia babi sekalipun, walaupun nama dia anjing sekalipun. Nah, babi laut, anjing laut, boleh makan anjing? Esok pergi mancing. Dan buat di sungai dan juga di laut, dia cantik lah. Kalau kita nak berwuduk, dia kena tertib. Wuduk ni hak fardu lah, yang mula kali muka, hak akhir kaki. Jadi kalau kita nak ambil wuduk di sungai, kita terjun daripada atas kepala dulu. Agak cecah air, aku angkat hadah kecil, cium naik kaki, cium gitu. Selesai, sekali arung. Selesai. Tapi kalau kita lompat kaki dulu, tak sah. Sebab wuduk kena mula muka dulu, kita lompat kaki, jatuh kaki, lah muka, sah je. Esok je, kepala dulu. Kena kepala dulu, tak bangun terus. lekat di bawah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, mandi wajib lagi mudah. Piung, selesai terus. Sahaja aku mengangkat adab besar, masa cecah air, aku angkat adab besar. Piung, selesai. Dah mudah. Sapu sikit-sikit. Imam tua rukuk dan sujud cepat. Wih, cepat. Patut lambat. Ni cepat. Imam tua rukuk dan sujud cepat. Nak tegur segan. Tapi apabila kita disuruh jadi imam, kita rukuk dan sujud lama sikit, terlintas di hati nak ajar imam tua. Boleh atau tidak? Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ni bukan masjid ni lah. Nah, apa yang berlaku semua bukan sini, kena ingat itu. Dia semua tempat lain. Aku tidak unjuk nanti. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi imam tuan cepat, Allah cepat dia ni. Jadi hak belakang kadang-kadang tak sempat nak rukuk, tak sempat naik, tidak, lambat duk kejar, dia letih. Jadi satu masa dia ni hak kena jadi imam, hak muda ni. Dia jadi imam. Maka masa dia jadi imam, dia buat bagi lambat sikit. Sederhana lah, lambat tu jangan lambat sangat. Lambat yang sederhana dengan niat untuk nak ajar tu imam hak tua, dia bagi juga tapi lewat sikit. Ataupun dia suruh hak muda jadi imam. Jadi tujuan nak ajar, bukan nak tunjuk apa-apa. Nah, maka itu taklah termasuk dalam riak, itu termasuk dalam satu tarbiyah dalam bentuk perbuatan. Boleh ha? Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu lah. Kita tengok hak malam ni pula. Assalamualaikum Ustaz, saya ada satu soalan. Satu pun cerita bermasa. Apa hukumnya mengucapkan selamat hari Christmas pada orang Kristian? 25 hari bulan. Lusa noh. Dia kata Merry Christmas. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nak ucap yang baik-baik kepada orang kafir pun tak ada masalah.
Cuma jangan ucap ucapan yang jenis ucapan yang berkaitan dengan agama. Sebab tu kita tak boleh nak kata Assalamualaikum. Haram kita ucap Assalamualaikum kepada orang kafir. Kalau dia kata pada kita Assalamualaikum, kita boleh jawab Waalaikum saja. Hak tu paling sahih lah. Nah, tak boleh jawab Waalaikumsalam gitu. Baik, ucapan hak tak berkaitan agama tak apa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak berkaitan dengan agama. Kita nak ucap selamat tak apa, sekadar selamat. Kamu nak balik, pandu kereta baik-baik, mudah-mudahan selamat sampai. Tak apa itu. Tak ada masalah. Yang berkaitan agama. Tapi bila kita sebut hari Christmas, nah, maka dia sudah pastinya berkaitan dengan agama Kristian. Maka ucapan Merry Christmas, nah, maka dia ucapan berkaitan dengan akidah mereka yang kata Nabi Isa tu anak Allah. Ataupun Maryam itu isteri Allah. Tu akidah. Tiba-tiba bila sampai kita pun kata Merry Christmas. Jadi seolah-olah kita mengiktiraf akidah dia yang duk kata Nabi Isa dan Siti Maryam tu anak dan isteri Allah. Maka jadi masalah. Nah, jadi elakkan kita ucap Merry Christmas. Ucap benar lain hak tak ada kaitan dengan agama tak apa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita kata selamat hari raya, boleh tak? Tak apa, raya tu kira raya tu. Nah, selamat hari raya, tak apa, tak ada kaitan dengan agama. Nah, begitu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang tidak ada kaitan dengan akidah. Cari ucapan lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ajak isteri mai masjid, tak mau mai. Dia kata balik gitu, awak tak cari yang rajin pergi masjid. Kok mana aku tak faham. Ajak isteri mai masjid, tak mau mai. Dia kata balik gitu tu apa dia? Oh, isteri dia kata awak tak cari yang rajin pergi masjid. Oh, isteri kata itu. Nah, jadi isteri dia bila suami dia jom pergi masjid malam ni dengar kuliah, dia tak mau pergi. Dia kata dulu apa tak menikah dengan isteri yang rajin pergi masjid. Mudah ya ni, aku nak nikah ni. Tu bukan payah. Dia ada buka jalan dah. Bila kita menikah dia tak boleh marah sebab dia kata sebab apa tak cari isteri yang suka pergi masjid, maka kita pun cari hak suka pergi masjid, dia tak boleh marah sebab dia kata dah aku nak jenis tu. Tak bagus dia bagi jalan dah. Dia jadi jalan tu dia jadi perangkap dia balik. Bila suami dia cari hak pergi masjid, dia tak boleh marah dah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi seorang isteri tak patut cakap gitu. Nah, tak patut sebab dia sebagai isteri dia kena taat pada suami. Bila suami ajak dia buat benda yang makruf, yang baik, yang tak bercanggah dengan agama, ajak pergi masjid tu dia kena ajak. Suami itu wajib ajak sebab dia wajib ajar. Dia tak pandai, dia wajib ajak pergi masjid. Untuk dengar kuliah, tiba-tiba dia lawan. Itu sudah pergi nusyuz. Nah, nusyuz sebab kedua menyebabkan yang boleh membolehkan suami menikah dua. Kalau mampu lah, kalau tak mampu jangan buat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia nusyuz. Dia sebab alasan apa yang dia tak boleh pergi masjid bila suami dia ajak. Bila tidak ada alasan, maka dia haram tak pergi masjid bila suami dia ajak dia. Alasan